for when it comes to liwat? Okay, liwat di Kelantan. Okay, punishment dia, limit Kelantan, limit of the state Mahkamah Syariah jurisdiction hanyalah RM5,000, 6 kali sebatan. Example, kita ada 2 orang peliwat. Okay. Dan yang Islam dan yang bukan Islam. Yang Islam di-charge di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. If this happened in Kelantan lah. Yes. Memanglah kalau kena berlaku. Correct. Hanya 3 tahun sahaja. 6 kali sebatan. For the Muslim guy? For the Muslim guy. In Kelantan, dia hanya dapat maybe maximum 3 tahun. Betul. Dan denda. Dan yang bukan Islam tu mendapat 5 hingga 20 tahun. Minima dia 5 tahun. In Kelantan. Adakah itu adil? Yang mengatakan, perception mengatakan, kenapa kita nak takut sedangkan hukuman syariah itu lebih ringan kalau nak berbanding dengan hukuman kanun kesihatan. Betul? I think dalam podcast. No, this is a total misunderstanding. Sebab apa, Kepri? Sebab in 1988, almost 40 years ago, kita pass satu undang-undang yang meletakkan had limit Mahkamah Syariah boleh bagi hukuman. It is our fault. Okay. It is the parliament. Parliament kata you gubal undang-undang macam mana sekalipun, maksimum you boleh bagi 3 tahun penjara, 5,000 sebatan, 5,000 denda, 6 kali sebatan. This was done back in 1988, and kita tak pernah tukar had limit ni. Okay. I have to explain this. Now, kalau seseorang itu diliwat, now dia ada option untuk buat laporan. Sama ada dia nak buat laporan kepada polis ataupun dia nak buat laporan kepada penguasa negeri syariah. Now, kalau dia buat laporan kepada pihak polis, yang siasat siapa? Pihak polis. Correct. Yang dakwa siapa? Pihak peguam negara. Correct. Di mahkamah mana? Di mahkamah magistrate atau mahkamah session jenayah civil. Which is lagi berat lah. I think in my first podcast, hukumannya lagi berat. Lagi berat. Tetapi kalau pengadu itu memilih untuk buat laporan kepada penguasa syariah negeri, yang akan buat siasatan adalah Jabatan Agama Islam negeri tersebut. Yang mendakwa adalah peguam pendakwa syar'i. Yang mendengar kes itu adalah mahkamah syariah. It's basically an Islamic process. It's Islamic process. Right. So it is not for the pelaku untuk decide. It is for the mangsa to decide. Mangsa of the liwat. Correct. Of the liwat. Ataupun kita ambil contoh gangguan seksual. Why would I want to understand, how does a mangsa of liwat choose which one, nak laporan polis ke nak pergi laporan the Islamic one? Ya, terpulang How kat do dia. they make their keputusan normally? Terpulang kat dia. Kalau dia rasa dia nak, selalunya orang akan buat laporan polis. Correct. Tetapi akan ada situasi yang orang akan buat kepada mahkamah syariah, mungkin bergantung kepada siapa pelaku dia. Sebab kalau pelaku dia orang utama, dia tak percaya dah polis akan buat tindakan. Kalau orang itu well protected dalam. So it's up to the mangsa. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.